pengidap penyakit asma kronik. Lepas tu setelah saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Hari ini hari Sabtu ya. Selamat petang. Kita bersantai pada petang ini bersama-sama ya. So semua sihat ke ataupun sedang berehat ataupun sedang di luar. Okey, apa-apa pun kita santai-santai saja petang ini ya. Okey, di sini sebenarnya Kak akan membawa satu cerita daripada salah seorang Rania, iaitu Coach Zariman ya. Sebelum kita bermula, kita mulakan dengan umur kitab. Okey. Tolong share ya jika anda bersama Kak pada petang ini. Tolong kongsi bersama rakan-rakan semua untuk satu penceritaan yang boleh mungkin insya-Allah boleh memberi manfaat ataupun sebagai satu langkah ya untuk kita daripada ambil iktibar daripada apa yang telah terjadi kepada keluarga Coach Zariman, insya-Allah. Okey, sebelum kita bermula lebih lanjut, kita mulakan dengan pernafasan terlebih dahulu ya. Okey, pernafasan kita menggunakan pernafasan Yominda, iaitu kita sedut udara dimulai hidung, okey, 4 kali kiraan dan kita pause 4 kali, kemudian kita lepaskan kiraan 4 kali. Okey, dan kita pause dan kita repeat sebanyak 3 kali. Kita mulakan ya, pernafasan ini amat baik jika kita selalu mengamalkannya sebab dia amat membantu daripada pelbagai-bagai perkara ya, seperti jika kita mempunyai masalah masalah macam nervous, membuatkan kita tenang, dan kalau jika kita mempunyai tidak dapat kawal perasaan marah pun, kita akan menjadi lebih mengawalkan perasaan marah kita. Begitulah seterusnya ya. So kita mulakan sekarang. Okey. Kak harap you all boleh share ya seramai mungkin. Okey, sebelum kita bermula, mungkin kita ambil masa 1 minit ya untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan rakan-rakan, family dan juga sesiapa sahaja ya yang mampu you all bagi dia punya link itu. Okey. Okey, sekarang ni
saya rasa Coach Zariman telah bersedia ya untuk satu perkongsian. Coach Zariman sebagai seorang COVID fighter ya bersama keluarga, the whole family, orang kata apa, telah dijangkiti virus yang orang kata apa sedang berlaku sekarang ini. Okey. Sekarang ini mungkin satu perkongsian daripada beliau yang mampu memberi sedikit sebanyak apa tu kata apa untuk dalam angka berjaga-jaga ya, insya-Allah. So sekarang saya menjemput Coach Zariman ke hadapan untuk perkongsian beliau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri Coach. Perkenalkan diri dahulu sebelum pertanyaan lebih lanjut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Kak Syahidah kerana bersama dengan saya sesi petang ini untuk majlis infak ilmu untuk berkongsi pengalaman sebelum, masa dan selepas kan saya dan keluarga. Alhamdulillah Allah pilih untuk merasai pengalaman sendiri bagaimana dijangkiti ataupun didapati positif COVID. Okey. Dan kepada rakan-rakan yang sedang melihat live ini, okey, saya mengucapkan terima kasih kerana anda beri sokongan ataupun meluangkan masa untuk bersama dengan saya pada petang ini dan jadi sebenarnya niat saya untuk berkongsi pada sesi petang ini adalah lebih pada untuk berkongsi hikmah dan rahmat di sebalik apa yang berlaku pada diri saya dan keluarga saya, dan moga-moga ini akan memberi satu ilmu tambahan kepada rakan-rakan di luar sana dan juga mungkin sebagai satu perkongsian supaya anda yang mendengar cerita ini, yang mendengar video ini yang sedang live bersama dengan saya pada petang ini dapat terus bersemangat, especially kepada mereka yang sedang dalam keadaan kuarantin kan. It's okay sebab kita serupa, kita juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi insya-Allah mungkin cerita saya taklah sehebat sebagaimana cerita-cerita mungkin COVID fighter yang lain. Tapi hari ini saya rasa terpanggil untuk berkongsi dengan rakan-rakan. Moga-moga ia menjadi satu pedoman buat kita semua, insya-Allah. Okey. Okay. Dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zariman Mansur. Jadi biasanya orang panggil saya Coach Zariman je lah. Jadi insya-Allah mungkin itu dah kot pengenalan enggak. Saya sekarang ni dah dekat berada di Olak Lempit. Olak Lempit. Bantu. Nice. Ada siapa orang Olak Lempit sini? Olak Lempit tu kat mana? Olak Lempit tu dekat dengan Banting. Belah-belah Banting. Bercuti. Bercuti ya? Bercuti dah, bawa anak-anak semua, ada gathering family kat sini. Sekejap lagi dia nak mandi. Okey. Sekarang ni bagaimana perasaan Coach Zariman sendiri ketika menghadapi situasi di rumah ketika isteri dan anak-anak disahkan positif. Cuma Coach Zariman seorang aja yang negatif. Apa perasaan you ketika itu? Okey, jadi sebenarnya kan firstly saya rasa kepada mungkin anda yang atau rakan-rakan yang dapat positif kan, bila dapat tahu anda bila buat test tahu positif, anda pun mungkin tak jangka kan, tak jangka. Walaupun kita tahu di sekeliling kita sedang berlaku, kita dengar statistik meningkat, kes meningkat dan sebagainya, orang ni kena COVID, orang ni kena COVID. Tapi kita tak sangka kita juga akan dapat COVID ni. Persoalannya dari mana, kalau anda tanya saya dari mana, Allahu'alam, tak tahu. Kan? Dan kebanyakannya pun waktu sepanjang saya berada di Maek ketika kuarantin tersebut, bila bersembang-sembang dengan rakan-rakan yang ada di sana pun mereka juga mempunyai jawapan yang sama. Mereka pun tak tahu. Kan, tak tahu dapat daripada mana. Kan, tapi itulah kita kata sebab ketentuan Allah kan, dia aturkan segala-galanya. Ada orang yang Allah pilih, tetapi saya ni kategori yang Allah pilih lah kot untuk dapat ujian ni kan. Jadi bila waktu first kali dalam keluarga saya, asalnya mulanya semua demam biasa je. Bermula daripada anak saya yang nombor 3 tu lelaki, dia demam biasa, itu sehari je. Itu pun dia rasa pun tak adalah demam panas pun, tak sempat makan ubat pun.
Kan dia rasa macam tak sedap badan. Bila rasa dekat dahi dia tu rasa macam hangat-hangat macam tu lah. Kan lepas tu bagilah dia sikit ligamat, lepas tu so dia lap-lap sikit badan dia, lepas tu dia tidur. Besok pagi bangun sihat macam biasa. Kemudian pula berjangkit pula kepada anak yang nombor 2, nombor 3. Kan kemudian berjangkit pula kepada saya. Saya berjangkit kepada saya dulu, saya yang kedua. Kemudian yang ketiga isteri saya dan anak yang kecil, lepas tu barulah anak yang nombor 4 dan nombor 5. Tapi ketika waktu demam tu coach, sebenarnya demam biasa je. Dan kita tak terfikir pun yang itu adalah tanda-tanda ke arah dapat virus positif COVID tu. Kan tapi waktu ketika itu yang menjadikan rasa macam terus nak buat result tu sebab isteri saya dia punya simptom tu nampak agak teruk. Bila dia demam tu kata orang tu teruk sangatlah. Sakit-sakit badan. Lepas tu bila dia kata tak ada rasa bau lah dengan dia, waktu tu dah terus decide okey lah jom kita pergi buat check just to confirm kan. So jadi waktu tu buatlah RTK. So buat RTK saja dan jolok kat hidung tu kan. Buat dekat klinik. Waktu tu saya pergi dengan dia saja, berdua je dulu. Nak test, nak tengok apa positif ke negatif. So bila check, sebenarnya dalam hati dah memang jangka dah. Ini kemungkinan tu agak mungkin positif. Kan? Tapi waktu tu tak adalah rasa macam panik sangat ketika itu. Tapi sebab kita pun dah ada knowledge, kita pun dah ada kata orang tu sedia maklum kan antara tanda-tanda simptom tu. Jadi kita just beware saja. So, pergilah klinik check, doktor kata positif COVID. Dan waktu tu pun saya rasa kan kita kena buat jugalah. Dah kalau dia positif takkan saya ni kan. Dia check pula saya pula negatif. So saya pula negatif. So jadi waktu tu saya fikir okey, saya negatif so dia positif, dia lah kena quarantine lah. So, saya lah kena take care dia dan anak-anak lah. Kan. So, balik rumah mulalah sesi kuarantinnya. Saya terpaksa menguruskan waktu tu kita pun tengah fikir macam mana nak buat. Nak kuarantin dekat mana ni kan. Situasi tu agak macam kelang kabut sikit lah waktu tu. Nak nguruskan anak lagi, keluarga kan. Lepas tu nak fikirkan cara okay, macam mana isteri nak kena kuarantin kat rumah, nak kena buat apa waktu tu. Kita pun tak tahu actually waktu tu nak kena buat apa. Nak kena lapor dekat CAC ke, nak ambil kat Masjid Sejahtera ke, tak ada apa pengetahuan pun. Tapi waktu dekat klinik tu, doktor tu dah beritahu, dia kata apa-apa pun kita orang akan update dekat KKM, orang tunggu je panggilan daripada ni lah dan kita update je dekat My Sejahtera. Kan? So daripada situlah dan KKM pada PKPD waktu tu Pusat Kesihatan Daerah call lah polisi saya lah, tanya keadaan macam mana kan. Dan kemudian besok bila hari besok tu saya cakap dengan isteri, saya kata saya kena bawa anak saya pun juga pergi check lah. Sebab ni sudah semua pun demam, tanda-tanda tu awal sudah ada kan. So 5 bawa lah pergi. Kan. So juga sini saya tengok pun sini pun satu challenge lah. Macam keluarga ramai macam saya dengan anak 5 orang kan. 2 orang satu rumah. So sekali semua nak kena buat swab test. Anda cuba bayangkan lah. Kan dengan apa kosnya dan sebagainya. Jadi kalau tak prepare benda-benda tu rasanya memang tak pergilah buat test tu. Kan rasa dia buat tak tahu je lah. Tapi sebabkan apa ketika kita fikirkan tentang keselamatan dan kesihatan family, nak buat macam mana tindakan saya untuk dapatkan keputusan tu, saya terus buat decision bawa anak-anak pergi buat test. Bila buat test semua 5 pun positif juga kan. So saya seorang je lah negatif. So balik. Jadi yang mak dengan anak ni happy lah sebab dah sama semua positif, dapatlah berjumpa, tak payah quarantine. Tapi waktu tu pula satu problem pula saya fikir waktu tu. Caranya macam mana pula ni sekarang ni? Saya pula kena quarantine ni. Sebab saya seorang hidup ni negatif kan. Then waktu tu hari kedua awal quarantine dekat rumah, pegawai daripada KKM call. Dia tanya suami macam mana. Saya kata suami result negatif. Dia kata takkan negatif kot. Sebab semua dah satu rumah positif kan. So cuba pergi check balik. So saya pun besok hari ketiga tu baru saya pergi buat test sekali lagi, tapi saya buat terus PCR. So daripada PCR tu saya dah macam boleh agak lah sebab kita dah duduk satu rumah dengan anak-anak semua, dengan isteri dah positif. So saya pun dapat tahu positif juga kan. Tapi yang peliknya saya tak ada simptom apa-apa pun. Simptom apa maksudnya tak ada macam sesak nafas, sakit dada tak ada, sakit lengan badan pun tak ada, batuk pun tak ada, semua pun tak ada. Hanya
tekak tu rasa macam sikit-sikit perit. Tapi selalu saya kalau macam tekak-tekik ni, selalu pengalaman saya tu saya ni je, saya suka ambil gula-gula Strepsil tu, hisap gula-gula tu, lepas tu minum jadi gamat, saya biarkan je lalu kat tekak tu, tak minum air terus, dan dia okey je lah macam tu. Kan tak ada fikir pun pasal ni lah, nak dapat COVID ni. Jadi bila dah semua pun positif, tu barulah kita orang pergi buat test lah dekat CAC. So dekat situ lah pakai gelang pink, tapi waktu check semua okey. Cuma waktu saya dikategorikan positif, tapi dalam keadaan yang tidak ada simptom apa, saya tak ada masalah pun, maknanya happy je, okey je kan. Waktu tu isteri saya check saya punya level oksigen. Waktu tu saya tengah tidur. Bila waktu tidur tu dia jatuh paling rendah dekat 84 bacaan. Sebenarnya paling rendah tu 84 tu. So just imagine kalau tak ada alat tu, saya pun tak tahu yang dalam keadaan oksigen saya drop. So waktu tu wife saya kejutkan saya. Waktu tu dia memang dia tak tidur. Dia tolong check saya punya tu, sebab lepas sejak wife saya positif tu, saya uruskan keluarga kita sepenat lah kan. Lepas isyak je pukul 9 dah tidur dah. Dah tidur je dekat hall tu kan, sebab keletihan kot kan. So jadi dalam keadaan letih tu yang dia check tu, dia tengok macam terlalu letih sangat kan, check tu rupanya dah 84 bacaan kan. Dan waktu tu mesej dengan itu bagusnya kan, CPM yang saya tengok sistem dia buat follow up tau. Macam wife saya, dia just WhatsApp je dengan pegawai yang bertugas lah, biasanya office hour. Tapi waktu tu dah lewat malam tau. Dia orang masih reply WhatsApp tu. Maksudnya dia orang staff PKM ni sentiasa ready untuk bantu kita, especially those yang sedang kuarantin dekat rumah, untuk pastikan kita berada dalam keadaan yang sihat dan juga selamat lah kan. So jadi pegawai tu sendiri cakap dia tu duduk, so suami duduk dalam keadaan biasa dan ambil sekali lagi. So bila ambil oksigen tu naiklah sikit, tapi sangat rendah lah, 92. Lepas tu dia naik sikit-sikit sampai 95 macam tu. Kan. So jadi bacaan oksigen tu agak tak stable lah waktu tu lah. Dan bila pergi ke CAC besoknya, jumpa doktor, dan doktor bagi tahulah check everything semua okey. Saya cuma just bagi tahu je kat doktor tu, saya kata doktor, saya punya oksigen kenapa yang tak stabil lah, masalah ni. Sebab saya tak ada rasa sesak dada ke apa kan. So saya, tapi dia kata as long suara pelan ke? Ya, tak apa-apa, jelas. Tak apa jelas. Boleh, tapi kurang jelas sahaja. Okey. Boleh. Okey, kuat sangat. Sangat jelas sekarang. Awal tadi okey lagi. Okey tak Kak? Okey. Boleh? Okey, mungkin sebab pakai earphone juga. Okey tak pakai earphone lah. Kalau tak pakai earphone okey kan? Okey, so then waktu check dengan CAC tu, doktor check keadaan semua okey, tak ada masalah. Tapi sebabkan bila dia check saya punya BMI dah terlebih, so doktor tu beritahu lah, dia kata you ni kemungkinan mungkin kena bawah pemantauan di bawah pihak MAIPS lah, sebab kategori lebih BMI. Allah Akbar kan. So jadi waktu tu kata saya okey je ni, tak ada apa-apa, takkan nak kena kuarantin juga. So kita waktu tu dah terfikirlah anak-anak apa semua kan, macam mana nak diorang nanti kuarantin kat rumah kan. So doktor tu pun cakap, dia kata tak apa, you balik dulu, tengok dulu. Kalau ada apa-apa, kalau diorang kata kena kuarantin, dan baru pergilah. Kalau tak, mungkin duduk rumah sajalah. So waktu tu kita rasa macam lega lah sikit kan. So saya buat waktu balik tu, saya memang minum jadi gamat tu daripada awal lagi tu, pasal dah minum jadi gamat tu ekstrim gila lah. Tonggang-tonggang macam tu je kan, setiap jam minum, sejam minum. And then minum air banyak, and then apa lagi yang saya buat waktu tu, buat pernafasan, sebab kita nak naikkan kita punya oksigen level kan. So saya tengok benda tu lah membantu, alhamdulillah membantu naik level oksigen. Dan waktu pergi check dengan CAC tu, waktu tu dia dah balik, petang tu mic call. Dia orang call lah, kita okey standby lagi sejam kita orang sampai.
So jadi saya pun kata, wow, tu dah terus nak kena pergi mayat ke kan? Itulah cerita rengketan dia kak, macam mana bermula je dapat tahu peristiwa tu sampailah akhirnya dipanggil lah, dijemput ke Maib untuk bercuti kat sana. Okey, Kak nak bertanya sedikit ya. Tadi ni you kata you tidak punya simptom apa-apa pun. Ini agak bahaya ya. Lebih kerana you tidak tahu bahawasanya you telah ada, you punya oxygen levels very low. Ini agak bahaya. Okay. So simptom itu adakah seperti happy hypoxia, something like that, hypoxia, happy hypoxia, yang you tidak mempunyai simptom apa-apa langsung, dia tidak mempunyai gejala awal, you tidak tahu, awalannya you punya oksigen sudah drop. Betul. Okay, waktu tu saya pun tak tahu pasal happy hypoxia ni apa semua. Jadi waktu kita wife saya yang waktu dia dalam satu hari pertama dia kena kuarantin dalam bilik tu, dia lah mencari info terkini pasal COVID ni apa semua lah, simptom-simptom dan sebagainya. So dia terbaca lah tentang happy hypoxia tu, itu satu fenomena yang disebabkan oleh virus COVID ni. Itu yang terbaru. Tapi saya tengok mungkin dari US saya tengok ceritanya dah mula pada tahun lepas lagi tentang happy hypoxia ni. Tapi dekat Malaysia ni yang saya dapat jumpa artikel yang latest pada bulan Jun macam tu. Mei atau Jun lah. KKM keluarkan tentang satu fenomena dipanggil happy hypoxia, di mana pesakit ni tak ada apa-apa simptom kan, tapi bila dicek level oksigen dia drop sampai kadang-kadang ada serendah 60 ke 70, dan kemudian dah rendah 60 ke 70, bila ditahan terus naik ke stage 4, stage 5. Itu yang hari ni kan banyak kes-kes yang berlaku kan, kata tak ada apa-apa, sihat apa-apa, tapi kenapa doktor masukkan ICU dan sebagainya? Sebabnya disebabkan oleh level oksigen kita tu drop. So saya waktu tu pun saya tak tahu pun pasal benda ni. Bila dah lalui sini pengalaman ni, lepas tu dipindahkan ke Dewan Besar dekat dalam MAIPS tu, dekat situlah barulah dapat tahu dengar cerita pasal happy hypoxia ni sebenarnya. So jadi persoalan saya, adakah saya kategori itu? Tapi alhamdulillah lah, bila saya pun rujuk dengan ada beberapa rakan-rakan macam kita ada pakar nutrisi kita, ada beberapa kawan yang doktor, tanya dia kan bila keadaan saya kata, ini sebenarnya dah kalau kita terlalu rendah lah tu bahayalah. Kan memang sepatutnya memang kena masuk ke ICU lah kalau ikutkan, sebab terlalu rendah kan. Tapi because tak ada simptom dan saya pun cepat refer, so jadi diorang pantau sajalah. Tapi saya tengok pun dalam semasa saya daftar dekat dalam MAIP tu, rupanya saya diletakkan dalam kategori ward critical. Saya pun tak tahu sebab tengok cantik je ward tu kan, kita ingat ward kita, ward saya pun ada lebih dalam, saya rasa dalam 6-7 orang. Kita orang punya batch yang masuk dalam ward yang sama waktu malam tu juga. Okay, dan diorang pun lebih kurang macam saya je. Tak ada apa simptom, okey je, semua sihat je kan. Tapi semua BMI terbih lah. Bila tanya kenapa sini, sebab BMI terbih. Tapi tanya simptom, tak ada apa simptom pun. Kan? So bila masuk ke dalam ward tu, saya just tikam je lah kan. Cuba tenangkan. Waktu tu saya terfikir, memang kita mula-mula fikir pasal family, anak-anak sebagainya. Tapi waktu tu saya just fikir waktu tu, saya reda Allah beri saya ujian ini dan saya terima je, saya follow je apa sebenarnya step yang nak kena buat. Kan, nak kena pergi mic, okey lah, tak apalah, pergi je lah tengok apa, at least kurang-kurangnya saya tahu. Saya fikir waktu tu apa-apa pun jadi saya kena kembali sihat, okay? Kena kuatkan kesihatan yang baik, kena kembalikan ke kesihatan yang baik, cepat recover dan saya boleh balik jumpa dengan family balik. Itu je yang saya terfikir waktu tu. So jadi waktu tu saya cuba letakkan position diri saya dalam keadaan yang paling tenang. Kan saya notice sebenarnya orang bila kita kena COVID ni sebenarnya dia banyak dia kacau banyak emosi kita. Dia banyak kacau emosi kita punya mental kita, ramai yang koyak agak lah mental bila kena positif ni. Kan sebab satu mungkin panik kan, panik, stres, tak tahu apa nak buat. Lepas tu banyak pula apa kata orang tu, nasihat-nasihat daripada luar ni kan, menyemakkan kepala kita tau. Saya boleh lalu sendirilah pengalaman tu kan, jadi saya faham
orang-orang yang diuji dengan COVID ni macam mana situasi mereka ketika itu So apa yang perlu sebenarnya untuk mereka ni, ini juga saya mungkin saranan saya lah kepada mungkin anda yang sedang melihat video ni, kalau ada jumpa ataupun tahu ada saudara mara kita ke kawan-kawan kita yang diuji dengan positif COVID ni, first thing jangan semakkan fikiran dia, suruh dia bertenang je dulu. Itu paling penting. Kan? Dan saya waktu tu alhamdulillah kita dah belajar ilmu pernafasan kan. Saya banyak buatkan ilmu pernafasan lah, duduk di atas katil tu buat pernafasan. Kita dah belajar kan cara yang macam mana Kak ajar awal tadi tu kan, nak relax, sebab saya fikir saya kena naikkan level oksigen. Rupanya sebenarnya bila kita dalam keadaan stres, kita dalam keadaan pain ni, dia boleh menyebabkan level oksigen kita drop. Sebab waktu saya dekat rumah sebelum saya datang ke sini, saya menguruskan rumah dulu tau. Orang faham lah anak ni orang kecil-kecil ni kan, rumah bersepah tu biasa, lepas tu bergaduh sana bergaduh sini, kadang kita stres tau kan, lepas tu nak menguruskan dalam keadaan yang kita nak kena settlekan rumah, sediakan makan apa semua. Sebab saya dah negatif kan, dia tak larang nak buat kerja-kerja ni. Jadi saya waktu tu yang dikata kata orang tu mampu lagi lah nak buat kerja-kerja berat tu kan, saya buat dulu kan. So waktu tu bila saya check level oksigen saya drop tau, waktu tu drop jadi dekat 89 macam tu. Saya pun macam macam efek ke kan sebenarnya bila kita dalam keadaan stres macam ni, dia boleh efek. Lepas tu saya pun duduk sekejap kat kerusi tu, saya relax. Lepas tu saya pun tak nak fikir, tak apalah. Saya kata kan, tak apalah korang nak buatlah, korang nak sembang-sembang dulu, nanti kita settle kan. So, saya relax, saya minum banyak air, then tonggal lah jeli gamat tu. And then satu lagi kita ada positive patch tu kan, energy patch tu. Saya tampal dekat point akupuncture yang untuk paru-paru. Dekat sini kan, ini satu. Dekat bahagian sini. Dekat bahagian tulang selangka bahu ni kan, dia ada lekuk sini. Sini, sikit kanan. Lepas tu satu lagi dekat tekak sini lah. Saya tampal tu dan saya ambil sikit masa lah untuk berehat sekejap. Alhamdulillah agak. Lepas bila saya check balik kandungan oksigen tu, dia naik balik. So itu menunjukkan bahawa kalau kita dalam keadaan yang tenang, kita dalam keadaan ada panggil alpha mode, insyaAllah kita punya level oksigen kita boleh naik balik. Itu macam kita cuba cari cara untuk self healing balik lah. So itu pengalaman yang saya buat lah. So waktu dekat ward tu memang itulah yang saya buat. Alhamdulillah waktu besok pagi tu dekat ward kritikal, satu malam dia dapat duduk situ. Kita waktu masuk tu doktor memang x-ray lah, x-ray paru, ambil darah, cek semua tekanan apa. Tapi waktu tu tak dapat nak baca oksigen berapa dan tekanan darah berapa lah. Waktu x-ray pun tak tahu. Cuma bila besok pagi tu doktor cek tekanan alhamdulillah okey. Cuma dia naik sikit. Rupanya bila orang yang kena COVID ni, dia tekanan darah dia akan naik sikit. Walaupun kalau kita normal kita tengok ini macam tinggi bacaan ni. Tapi kata nurse dia kata ni normal lah ni. Dia okey lah tu. Lepas dia lah. Sebab apa dia kata? Sebab orang COVID ni dia memang pressure dia tinggi sikit. Macam itulah. Kan? So and then oksigen okey, maknanya paras lebih kurang dalam 97, 98 macam tu. Paras waktu tu lah. Dan saya tanya doktor, paru-paru semalam x-ray macam mana, okey ke? Alhamdulillah doktor kata, dia kata selalu kalau tak ada apa cakap tu okey lah. Tapi dia check jugalah dalam sistem, dia tengok result okey, alhamdulillah tak ada apa-apa infection ke jangkitan apa. Kan? So alhamdulillah kira besok petang tu kita orang discharge. Maksudnya discharge daripada ward kritikal masuk ke ward yang dia orang besar tu lah, yang banyak katil-katil yang kita tengok dekat dalam video orang dia viral tu kan. Itulah perpindahan daripada ward itu kepada ward yang lagi besar. Dan malam tu waktu saya check balik sekali lagi level oksigen saya agak, alhamdulillah agak okay, berkat lah kot sahabat-sahabat dalam tim Jadi Mas kita kan, ajak buat bacaan Yasin pagi tu kan. Pagi tu buat baca Yasin subuh tu ramai-ramai, ada lebih kurang 90 lebih kan. Kata orang tu mungkin Allah ada doa-doa hamba-hamba Allah yang Allah angkat teruskan, naik terus 100%. Malam tu naik terus 100%. Okey. Kan cuma bacaan tekanan darah tu dia tinggi sikit. Sebab saya ada ambil masa dekat 4 jam kita orang pasal tunggu turn nak masuk katil, nak dapat katil lah. Waktu tu pun dah lewat sangat, dah 21 lebih, tak cukup tidur lah. Itu doktor pun cakap normal lah tu, sebab kita penat sangat kan. Itu 100 dan yang saya suka tu sebab bercaraan oksigen saya naik sampai 100. Itu yang paling best tu. Kemudian besok pagi check sekali lagi
Tekanan darah alhamdulillah dah macam normal sebab kita dah relax kan, dah ambil tempat relax. Dan kemudian bacaan oksigen lagi masih 100 saja. Masya-Allah. Kan itu pada saya benda macam ikhlas. Kan dapat oksigen tu lah kan. Okey. Tadi ni pada awalnya kan you ada mention bahawasanya rakan-rakan yang masuk bersama you ketika itu di ward kritikal, mereka Kak? tu ya dengar. You dengar I tak? You dengar Kak tak? You dengar Kak tak? So tadi macam persoalan Kak tadi Dengar pasal tak? yang happy hypoxia tu kan. Sebenarnya happy hypoxia tu boleh saya tahu kan sebenarnya dia tidak ada tidak ada simptom tau. Sebenarnya bahaya sebenarnya. Bila kita ada simptom kita tak tahu. Tapi bila check level oksigen dia dah drop. So dia sebenarnya kalau boleh, kalau dekat rumah tuan-tuan dan perempuan, anda ni kita pun walaupun kita tak ke positif ke apa, kita dapatkanlah at least mesin oximeter tu, bacaan pulse oximeter tu simpan dekat rumah. Kalau beli dekat farmasi memang sikit lah 100 lebih. Okey Kak, dengar. You dengar Kak tak? Dengar. Okey, Kak nak tanya, Kak punya line pun tak stabil. Kak nak tanya tadi ni. Okey, tadi ni pada awalnya you ada mention masa ketika awal masuk tu beberapa orang bersama you di bahagian kritikal. Betul? Lepas tu adakah mereka ni seusia dengan you ataupun range age range tu daripada bukan tua sangat, bukan muda sangat? Adakah mereka tu Okey, waktu saya dekat MAIP tu, waktu pendaftaran mula-mula masuk tu pun sebelah kiri saya tu ada bahagian ultrasound. Ya, ultrasound untuk ibu-ibu hamil. Tadi tengok perut tu semua kecil lagi lah kot. Maknanya mungkin baru dalam 4 bulan, 5 bulan lah. Macam itulah. Ramai juga ibu-ibu hamil yang didiagnosis positif lah. Kemudian kanak-kanak pun ada juga. Tapi yang suara delay. Dengar Kak? Tiba-tiba dia. Suara delay. Anda semua dengar ke suara? Kalau dengar boleh tak tolong komen sikit kat ruangan bawah ni. Dengar. Supaya saya tak adalah nanti cerita anda tak dengar. Suara lagging kan? Okey. Lagging, yes. Okey. Tak apa, saya dengar Kak. Okey. So di sini di sini Kak terputus. Sebentar ya, line tak stabil tu. Sekejap. Line you terputus. Okey. Okey, kita tunggu sebentar ya. Okey, tadi line terputus sebentar. Okey, boleh. Okey, sekarang ni Kak nak tanya ya. Kak nak tanya sedikit ya sebelum Kak lupa. Okey, Kak nak tanya sedikit, itu ada kata apa, ada nak tanya sesuatu lah, ada doubt situ sedikit. Kenapa masih berlaku perkara yang tidak diingini, wahanya you and your family telah mengambil langkah berjaga-jaga dan juga seperti yang disarankan, okey? Dan juga sekeluarga pula tu kena sedangkan you all mengambil suplemen iaitu sarigamat. Okey, dan you all pun ambil secara istiqamah tanpa henti. So di sini boleh tak you berkongsi sedikit kenapa yang masih berlaku perkara tidak diingini satu keluarga yang telah dijangkiti oleh COVID? Okay, good question Kak. Waktu saya masuk tu, waktu saya daftar tu, ada beberapa orang yang saya sempat sembang-sembang lah, jumpa. Dan ada seorang brother ni, dia masuk ke MAIP tu kali kedua. Maknanya jangkitan kedua kena COVID dalam masa 1 bulan. Okay, so jangkitan pertama dia baru dapat first vaksin. Dia dapat first vaksin dan lepas minggu dia kena positif COVID. And then dia tapi tak ada apa simptom. No symptom at all lah. Habis quarantine and then dia dapat lepas tu selang beberapa minggu macam tu dan dapat Pfizer second dose vaksin. Lepas minggu dia kena second jangkitan. Maknanya kali kedua punya jangkitan. Dan kali kedua punya jangkitan simptom dia teruk. Kan dia memang batuk teruk, nafas pun macam budak muda lagi, baru umur dalam saya rasa 20-an lah umur dia.
20-an lah, tak 30 lagi. Muda lagi lah, bujang lagi kan. Itu kategori yang tu. Dan ada juga yang ada yang masuk tu dah 3 kali kena jangkitan pun ada. Kan. Dan kebanyakan ada yang best yang saya masuk tu, ada yang dah complete dah pun vaksin. Termasuklah saya. Sebenarnya saya pun dah complete vaksin Pfizer pada 31 hari bulan Julai, saya kena positif pada 28 Ogos. Sebenarnya dah, kalau kata orang tu dah lepas 14 hari lah daripada second dose, complete dose kan. Dan kemudian memang betul saya sendiri pun memang mengamal. Saya sebenarnya rasa bersyukur juga sebab saya telah dengan keluarga telah mengamalkan pemakanan kesihatan ni, contoh macam suplemen seperti gamat ni daripada tahun 2005 lagi dah makan sampai sekarang konsisten. Sekarang ni dengan Naida, saya bersyukur sebab apa? Sebab asbab lah kan, izin Allah kan. Mungkin sebab dah makan lama tu, kesan tu kita nampak sekarang. Kesan tu bila saya dapat merasakan nikmat dia mengamalkan gamat ni daripada jangka masa panjang ni bila saya yang keluarga diuji dengan COVID ni. Satu, anak-anak saya alhamdulillah dia punya kesihatan dia tahap maksimal. Sampai doktor sendiri pun cakap, dia kata diorang semua tak ada simptom apa-apa ke? Tak ada doktor kata. Oh bagus lah. Dia punya antibody sangat kuat lah. 5 orang, alhamdulillah. Jadi saya tu memang hati saya waktu tu bila doktor tu cakap, saya tu memang anak-anak saya, ialah itu je lah yang saya ikhtiarkan pun kan, untuk kita nak bagi dia naikkan kesihatan dia. Saya percaya bahawa mereka kena ada makanan yang sangat berhasil tinggi. Jadi antaranya jeli gamat tu sebagai satu ikhtiar saja kan, kita dah makan. Dan saya sendiri pun tahu juga gamat tu juga dia ada 2 elemen, dia boleh merawat dan boleh mencegah penyakit. Dia juga boleh bantu untuk booster immune system, dia ada anti keradangan semula jadi. Jadi semua khasiat-khasiat yang ada dalam gamat tu, daripada awal lagi pun memang saya tahu dengan keadaan kita pandemik hari ini dengan COVID ni banyak boleh membantu. Cuma kita tak ada pengalaman tu. Tapi kita ada lah customer-customer yang sebelum ni yang dah positif COVID, makan gamat tu okey. Jadi kita pun dengar okey lah, maknanya gamat ni boleh membantu jugalah sebenarnya. Jadi bila kena dekat diri saya dan keluarga sendiri, dan baru saya realise macam mana efek dia bila kita makan untuk jangka masa panjang. Sebab apa tahu? Bila saya discharge hari tu, bila saya discharge, saya dapat surat discharge. Saya pun tak tahu saya ni stage berapa. Saya pun tak terfikir pun nak tanya doktor tu. Tapi nak jadi cerita, bila saya search sikit lepas balik tu rajin nak tengok balik cerita pasal hypoxia ni apa dia. Lepas tu terjumpa stage ni lah. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 ni apa kategori dia. So rupanya kategori macam saya ni, rupanya saya duduk dalam, bila saya tengok dalam kenapa saya kena tanda kat MAEP dan juga kenapa saya tengok dalam surat discharge tu, saya ni kategori stage 3. 3A dia panggil. 3A. Maknanya barulah nak masuk ke stage 3 lah. Kalau stage 3 ni, dia kategori dah ada keradangan. Dia dah ada keradangan pada paru-paru dia, virus dah mula masuk ke dalam paru lah. Itu yang menyebabkan pernafasan kita tak stabil. Tapi bila check organ, everything semua sihat. Tak ada apa. Dan saya baca juga dalam happy hypoxia punya detail tu, dan dia biasanya berlaku pada orang-orang muda. Sebab orang muda ni dia punya immunity dia sangat kuat dan keadaan tubuh badan dia yang sihat, dia tak ada apa-apa rasa, organ dia pun sangat kuat sampai dia tak boleh kesan dan dia tu sebenarnya ada problem. Tapi bila check kandungan oksigen baru tahu level drop. Jadi bila saya ceritalah dengan seorang pakar nutrisi kita ni, dia kata oh you lucky lah, dia kata kalau stage 3 tu sebenarnya kalau you punya organ tak cukup kuat, you boleh terus jatuh stage 4 dan stage 5. Itu yang kita takut. Selalunya macam itulah. Itu yang kita dengar kan, selalu cerita dalam sihat, lepas tu bila kena masuk hospital, tak tahu dah doktor tidurkan dan sampai ada yang ketikanya ada yang sampai meninggal pun ada kan. Sebab kan bukan pasal apa, sebab organ dia kemungkinan tak cukup kuat, dia tak cukup tahan. So bila oksigen tak cukup, dalam darah kita tak cukup, oksigen tak masuk otak, dia kacau saraf lah. And then pula kita pun dah ambil vaksin dan jadi kesan simptom jangkitan tu dapat berkurang lah, taklah seteruk. Kalau kena terus masuk 4, stage 5. Lepas tu kalau kita tengok hari ni memang kes-kes di ICU pun dah mula berkurang. Kan, yang di ICU dah banyak berkurang sebab kebanyakan orang dah mula, saya dengar tu lebih kurang dalam dah berapa persen lah remission ni dah divaksinkan lah. So jadi sebab tu kita tengok yang kes-kes yang stage 4 ni tak banyak. Yang banyak sekali kat stage 1, 2 dan 3 dah mula naik sikit. Sebab 3 tu
yang banyak kategori yang hypoksia lah saya rasa. Kan sebab banyak kes-kes macam ini pengalaman diri sendiri lah. Kalau saya bersyukur sebab saya dah mula makan daripada awal lagi. Kan, dan surprisingly juga setengah orang kan dia risau kan makan suplemen ni kan, makan macam-macam. Kalau makan lontar selalunya kita risaukan takut rosak buah pinggang dan hati. Okay. Tapi alhamdulillah ada ni syukur juga saya hari ni dapat masuk ke MIND tu sebab saya berpeluang dapat cek darah secara percuma lah. Kan, jadi doktor dapat cek darah saya, dia x-ray. Saya ambil darah kira 3 kali lah. Kali pertama untuk waktu awal masuk. Kali kedua dah 2 hari dekat kuarantin di Dewan MIND tu. Itu nak cek kuman dalam darah. Kan, alhamdulillah result okey. Tak ada apa-apa lah sebab dia tak kena panggil kan. Kalau yang tak okey tu saya rasa dia akan panggil sekali lagi. Tapi nak cerita lepas 2 hari tu, lebih kurang dalam lagi 2 hari saya nak discharge tu, saya kena panggil, kena ambil darah lagi sekali. Saya risau lah waktu tu. Saya kata kenapa saya kena panggil 2 kali ya? Lepas tu tanya member saya kata, aku sekali je. Kan? Selalunya dia kata kalau ambil darah ni, dia memang akan ambil 2 kali lah. Satu awal, satu lagi akhir sebelum nak discharge. Confirmkan betul-betul lah. So saya pun macam secuak jugalah kan, apa hal aku masalah tu, ada masalah apa-apa je dengan darah aku ni kan. Waktu tu bermainlah dia pemikiran tu. So pergi ambil darah, saya tanyalah nurse yang ambil darah tu. Dia kata hari tu dah ambil darah, hari tu ambil darah untuk cek kuman dalam darah. Yang ni untuk apa? Yang ni nak cek hati dengan buah pinggang. Saya dah fikir lah, alamak ada masalah ke hati dengan buah pinggang aku ni. Kan, cerita benda tu memang ada lah perasaan-perasaan tu kan. Dan bila kita cek pula, saya pula terfikir aku duk makan gamat setiap jam tu kot ada hal ke apa-apa ke berlaku kan. Tapi alhamdulillah agak lepas ambil tu petang malam maghrib, lepas maghrib tu kita dapat pengumuman nama dipanggil sudah ambil surat discharge. So maknanya hati saya, buah pinggang saya semua okey, tak ada masalah. Masya-Allah. Ya. Rasa paling sebab saya pun tanya doktor, dia selalu bila dia orang buat test tu dia akan keluarlah semua result kalau hati tak apa benda. Jadi kalau tak ada apa masalah dekat nak tengok kuman aja, tapi dia akan tengok juga keadaan kita punya apa panggil keracunan tu lah. Saya tengok apa dia terms tu. Kan kalau macam buah pinggang tu dia nak tengoklah keratin lebih ke apa ke kan. Tapi so far alhamdulillah okey. Dan tu dapat surat malam tu, berita baik, dapat discharge awal kan. So jadi saya pun bersyukur, saya maknanya selama saya makan gamat ni alhamdulillah, mungkin sebab dia natural kan, fresh je macam ikan. Dia bukan benda yang kita campur-campur ke, tak ada. Memang totally 100% gamat emas, ekstrak pati gamat emas saja makan. Dan dia memang kita tahu dia memang bantu untuk menguatkan kita punya fungsi organ kita. Kan. Jadi alhamdulillah saya rasa ini ikhtiar kita kan. Kan, vaksin pun dah, makan suplemen pun dah, dia ikut SOP pun dah. Tapi dalam ramai tu Allah pilih kita untuk dapat posting kan. Jadi pada saya adalah hanya sebab satu, saya berpeluang sendiri dapat masuk ke dalam MIND tu, melihat apa keadaan orang kat sana. Dan kita ni dalam bidang kesejahteraan kan, dalam bidang wellness, kita pun dah certified sebagai seorang wellness consultant. Dan kita ada ilmu pernafasan dan sebagainya. So bila kita masuk ke dalam tu, kita jumpa orang, kita sihat, kita jumpa kawan-kawan kita yang ada masalah batuk sana, batuk sana, batuk sini. Jadi kita rasa macam nak membantu tau. Saya biasalah kat sana tu berjalan, mengayap lah pergi ke katil. Kan, cerita sikit, ajarlah berkongsi cara nak bernafas. Kemudian yang mana waktu batuk tu saya suap lah, bagi makan jeli gamat sikit. Sebenarnya ramai je yang minta diorang nak lah jeli gamat sebab nampak ada perubahan kan. Pada mereka, ada selega tekak tu. Tak ada suara. Dengar. Suara. Tak dengar. Jadi bila ada ramai juga yang tanya macam mana dapat jadi gamat tu kan, tapi itulah tak boleh bawa masuk kan. Jadi saya waktu tu memang ada 3 botol je saya buat extra, memang untuk standby saya makan 1 botol, lepas tu lagi 2 tu memanglah saya standby je. Kalau mungkin ada kawan-kawan yang memerlukan ke apa kan. Tapi itu semua kita infakkan lah. Kalau tak memang ada je rakan-rakan kita kan, ada yang nak sponsor jeli gamat, nak bagi setiap patient dekat situ, tapi dia tak benarkan masuk kan, sayanglah kat situ. Itulah kalau lagi kena tahan ke apa,
standby awal lah senang. Bawa siap-siap kan supaya apa untuk keperluan kita kan. Sebab sana kalau batuk tak baik lagi teruk dia kena tahan lagi. Lepas tu dia akan check tekanan darah dengan oksigen. Kalau tekanan darah kita duk tinggi, dia tahan lagi lah. Walaupun dia kena habiskan 10 hari dekat situ, tapi kalau keadaan kita masih tak mencapai tahap yang ditetapkan, tak kepuasan sihat, kata sihat, dia extend lagi. Ada seorang tu sampai 14 hari duduk dalam tu. Tension dia. Kan ada yang mental koyak pun ada. Kan dia duduk kat sana, anda bayangkan 7 hari tau. Saya buat 7 hari kat situ. Duduk tak ada aktiviti apa nak buat. Pada pagi sampai ke malam. Tapi sebab kita ni dah terbudaya kan, ada je benda nak buat. Jadi kita tak adalah kata orang tu apa mati akal lah. Kan. Cuma yang pentingnya kat situ dia kena bersembang lah, bersembang dengan orang. Kita tak adalah rasa sunyi seorang kan. Ada je orang-orang yang saya tengok dia tak bercampur kan, dia duduk katil kan. Berarti stres lah. Tapi saya mungkin keadaan dia masa risau, rungsing, kita tak tahu masalah seseorang itu sebab mungkin mereka tidak cukup ilmu ya. So dia rasa susah hati lah yang keadaan macam tu. Fikir mungkin bukan mereka tak mau bergaul, mungkin disebabkan oleh fikir bermacam-macam masalah kat rumah ke, kita tak tahu. Kita mungkin kebanyak kemungkinan di situ. Macam you sendiri punya ilmu, so you relax, okay? So di sini di aktiviti-aktiviti yang berlaku di sana, ketika Kak nampak you tunjuk dekat dalam Facebook tu agak meriah. Ada aktiviti berjemaah, you pergi urut orang sana, urut orang sini. Melayani macam-macam. Pengalaman yang saya rasa macam kelakar ada kan. Sebab kita saya dah macam 2 hari saya duduk sana tu. Alhamdulillah lah, pernafasan pun dah okey. Kita rasa fit lah. Tidur pun tak ada rasa, kau tak awal dulu macam agak susah nak tidur. Tak lena tidur tak? Rasa gelisah. Dia nak tidur tapi tak boleh nak tidur. Banyak kan semua macam tu. Kan? Ada yang tak boleh tidur tu sebab dia batuk-batuk. Kan? Terbatuk jaga jadi dia tak boleh nak tidur lah. So bila check pressure memang naik tinggi lah. Pressure lagi kena, ini kalau tak ni kena tahan lagi ni. Itulah kan. So ada yang keadaan tu drip memanjang air masuk sebab dia punya cek ECG, dia punya jantung dia berdebar-debar kan. Budak muda, 3 orang yang saya jumpa yang muda lagi, jantung berdebar-debar. Wallahualam lah, kita tak tahu apa. Itu pun salah satu simptom dia lah. Kan, itu rezeki masing-masing lah dapat simptom apa kan. Tapi waktu tu saya aktiviti waktu tu, alhamdulillah agak dapatlah juga bersubuh berjemaah dan sembahyang berjemaah kat sana. Lepas tu dapat sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Kan? Tak ada ikut SOP. Maknanya semua tak ada penjarakan pun. Semua sembahyang rapat-rapat. Dan semua positif kan? Itulah nikmat saya rasa Allah bagi tu kan. Okay. Positif juga orang lain. Lepas tu kita balik dah keluar. Rindu lah momen tu tau. Sebab bila balik kita dah ke SOP biasa kan. Ikut SOP. Tak sempat nak pergi sembahyang Jumaat. Dah penuh kan. Tapi kat sana rapat-rapat je. Seronok kan. Lepas tu kita pun pakai mask. Ada yang tak pakai mask, ada yang pakai mask lah. Kadang-kadang saya pun macam confused juga waktu tu kan. Nak pakai ke tak pakai kan? Kena pakai ke tak pakai sebab kalau dah masuk situ semua dah positif lah pun kan. Sampai saya tanya dia kan, nak tanya sikit ni, sebenarnya mask ni kita nak kena pakai ke tak sebenarnya? Sebab tengok ada orang pakai, ada orang tak pakai kan. Dia pun macam masa jauh dia nak jawab kan. Dia kata kalau ikut SOP dia kata pakailah, elok pakai kan. Tapi semua dah positif juga kan dia. Kita pulang lah. Tapi saya waktu tu saya pakai juga sebab bukan apa, sebab dah kiri kanan semua depan belakang batuk orang kawan-kawan. Kita yang okey kita risau kan jangkit lah viral lain lagi. Yalah, betul. Kan? Kita perlu precaution kan. Berhati-hati lebih baik sebab kemungkinan masa tu dalam proses pemulihan tiba-tiba you agak ambil mudah, you tidak memakai mask, kemungkinan dia akan datang balik benda tu. Kan? Betul. Okay, just follow the SOP tu. Ramai orang macam agak stres, sakit kepala. Lepas tu diorang pun batuk-batuk. Bila batuk dia bilikat dia tu ada masalah lah. Sakit belikat tangan tak boleh nak angkat. Dia tidur sebab jenis yang katil filem asrama tau. Semua kan big size. Bila lama duduk melengkung lah. Filem pinggang semua sakit-sakit tak. Pak kesian kadang-kadang ada abang-abang kan.
Atau ada seorang pada tu sakit pinggang, tak boleh nak bangun, tak boleh nak duduk kan. Dia tak mungkin tidur lah dia tu kan. Kita pun nak memang boleh buruk sikit kan, tapi tak fit lagi lah, try lah juga kan. Bila kawan badan besar, bila work tu terasa jugalah sesak. Cuma kita boleh rasa lah maknanya tak fit lagi lah. Nak cuba juga sebab kadang kesian kan tengok dia cerita kita, dia cerita kat kita, kita dengar dalam hati kita tahu ini senang je ni, urut kat sini je kan, kita dah tahu jawapan. Tapi dia fikir dia tak apalah, kita ikhtiarkan je lah kan. Lepas tu daripada sorang-sorang dia bercakap dengan orang lain. Dia selalu macam tu kalau buat ni. Dia kalau tahu je seorang buat, dia berjangkit nanti. Kan? Jadi malam yang waktu saya nak discharge tu, aktiviti last tu, sebab jumpa dengan kawan-kawan semua pun lebih kurang nak tarik, nak discharge juga. Saya buatlah stress release, urutan release stress. Pakai minyak urut gamat kita dengan Teraja tu, massage kat muka lah. Kan? DIY. Buat tak, DIY. saya bagi diorang rasa je. Bagi diorang rasa, tunjuk rasa. Sebab semua ada yang saya kata, tak apalah macam ni lah, siapa saya nak, saya buat ikhlas je lah. Main duduk sini saya bagi. Rasa je. Saya niat tak boleh nak charge apa-apa pun, nak bagi rasa je kan. Kita nanti dapat kontak, kita hubungi lah kemudian kat luar besok kan. Lagi satu dari situ, at least kita dapat tak dapat yang lain, kita dapat juga satu kan, betul tak? Sebagai infak you lah yang tu. Dalam buat ikhlas tu je kan, bagi rasa je. Salam-salam tu salam kau jugalah dia orang bagi. Alhamdulillah. Ni kita you dah sembang panjang lebar. Kak lupa nak tanya bagaimana ketika you berada di pusat MIP tu, bagaimana keadaan Su di rumah dengan bersama anak-anak? Okey. Jadi saya pun itu juga sebenarnya saya bersyukur sangat. Memang merasa sangat bahawa nikmat Allah bagi tu kan. Di setiap kesulitan tu ada kesenangan kan. Bila Allah bagi ujian, kita redha dengan ujian tersebut, Allah akan tambah lagi nikmat lagi. Kita bersabar di atas ujian yang berlaku pada diri saya waktu tu. Saya berserah je pada Allah Ta'ala untuk jagakan. Sebab dia nak macam mana, orang nak datang pun takut datang nak tolong apa kan. Tak boleh. Tapi Alhamdulillah saya bersyukur dalam berada dalam jemaah tim bisnes kita ni kan, bersama dengan Akademi Jarimas, Masya Allah. Jumpa supaya saya telah membina satu network yang ramai kan, ramai hati-hati yang baik-baik hati, sama-sama bantu, support each other. Walaupun saya dekat MIP tu, kadang orang hantar lah kan, mana ada orang hantar makan, ada orang hantar ni kan, jadi dia relax sikit lah, tak adalah nak kena masak lagi apa kan, sebab dia pun tak boleh lagi nak masak. Lepas tu ada pun adik ipar seorang tu dekat situ, dia lah banyak membantu kan, dia tolong masakkan, tahu. Lepas tu untuk diorang makan tengah hari lah, macam tu lah. Tapi adalah orang-orang hamba Allah yang bantu, syukur sangat. Bila kita ada, sebenarnya bila kita ada, penting kita kena ada circle, circle friend yang really take care. Kadang-kadang kita tak sangka pun, kita rasa macam mungkin lah ahli keluarga kita ramai-ramai terdekat kan, rupanya kita ada lagi kawan-kawan kita yang dah bisnes ni, dah macam satu keluarga dah. Itu yang saya rasa seronok sangat berada dalam jemaah ini, dan bersyukur sangat sebab bila kita diuji sini, Allah jaga keluarga kita. So, saya pun rasa agak tenang lah kan? Dan kita fokus untuk fast recovery untuk diri saya. Tapi sebab Alhamdulillah agak, ini kita dah masuk hari, saya seminggu dah kot, saya keluar daripada Khamis minggu lepas lagi. Alhamdulillah getting better. Kata orang tu cepat jugalah, saya selesai recovery cepat lah. Boleh pergi jalan ke apa, semalam kira morning walk sikit kan. Lepas tu bawa Fahmi duduk atas ni dumbbell tak ada, bawa bapak dia duduk dekat bahu jalan tu. Alhamdulillah lah, tak tercungap-cungap lah macam awal-awal mula dulu. Kan, so bila cek oksigen pun Alhamdulillah keadaan okey. So just nak kena take care lah. Tak bermaksud kita dah sekarang ni kita tak ada kemungkinan, sebab kita dah ada orang-orang yang risiko dapat jangkitan kali kedua, kali ketiga. Kan, so jadi saya teruskan apa saja yang amalan yang telah saya lakukan selama ini, kan, dan kita tambah lagi. Sekarang ni nak target kena turunkanlah BMI. Tapi target nak BMI, tapi dekat sana makan sedap-sedap tak baik.
Sebab apa tahu, you all perlu makan. COVID ni dia perlukan energy dan nutrition. Betul. So otherwise you tak boleh nak recover cepat. Sebabnya kebanyakan macam you sendiri, you tidak mempunyai orang kata apa, hilang rasa. Setengah orang dia punya hilang rasa. So kalau dah hilang rasa, tengok kalau makanan pun tak menarik, lagilah tak boleh nak makan. Lepas tu macam mana nak recover? Betul tak? Macam you sendiri enjoy your food because you ada rasa. Kan? Betul. Bertambah BMI kan? Macam dia beritahu lah, dia doktor kan, dia kata kena dapatkan rehat, dia suruh kita rehat, and then makan dan minum sebab kita nak dapatkan energi tu, tenaga tu yang akan kita bertenaga, kita boleh lawan virus tu. Kan? Jadi kadang-kadang ada sekarang dia orang bayalah dah keadaan batuk, dia rasa macam hilang selera makan kan. So bila tu baring, tidur makan ada pun tak makan. Sebenarnya tak boleh, dia kena makan. Dia kena bertenaga. Bukan hilang selera makan. Sebab tak ada rasa. Sebab you tak alami benda tu. Tak makan dia rasa macam tak lalu lah nak makan. Lepas tu dengan emosi terganggu. Kan macam ada teman saya tu, dia kata dia bila dengan gambut ni kan, dia dah terbayang aku mati je dia kata. So ada tengok terbayang orang COVID je, lepas tu makin mati. Kan? Okay. Dia teringat dia apa-apa pun dia dah lalu dah nak buat sebab dia punya emosi dia dah terganggu kan. So itulah. Okay, tadi you dah sebut that the whole family makan kan, Jelly Gamat dah bertahun-tahun. Di sini Jelly Gamat itu sendiri adalah functional food. Okay, sekecil-kecil budak ataupun seusia berapa Jelly Gamat ni boleh dikonsum? Okay, macam saya sendiri, saya ada anak yang paling kecil umurnya baru 2 tahun dan yang paling besar umurnya 12 tahun lah. Jadi anak saya memang saya duk bagi makan je. Jadi gambar tu satu hari satu sudut. Sejak bila? Daripada umur berapa tahun? Kalau sejak setahun lebih saya dah bagi lah. Tapi tak adalah bagi macam setiap hari sebab dia tak ada masalah kesihatan kan. Saya cuma bagi sekali-sekala bila ingat bagi je, bagi gitu je lah. Tapi dalam setengah sudu je bagi makan kan. Sebab biar budak-budak kecil ni, sebab dia tak ada apa-apa, biar dia develop dia punya own immune system lah. Yes. Tapi sejak COVID tu memang saya swab semua. Memang saya swab semua. Saya kira-kira lah dia sihat ke, ada simptom-simptom saya bagi dia sebab ini pencegahan nak jadi melarat. Macam saya sendiri pun waktu makan tu memang saya tonggang-tonggang macam tu juga. Teringat makan tonggang. Saya rasa macam tak sedap je, rasa dada tu macam senak je pun sebab dia rasa, sebab kita tak tahu sakit dada tu macam mana kan. Rupanya sakit dada tu macam ulu hati tu senak tau. Apa di ulu hati. Dia orang rasa macam ingat gastrik, simptom gastrik. Kan. So dia rasa keadaan macam tu. So saya waktu saya minum Jelly Gamat tu kita boleh rasa tau. Macam ada something yang kita rasa dada kita tu lapar. Selesa. Tau. Dalam badan kita tau. Boleh kita tu kan. Boleh feel. Bila makan gamat tu saya dapat rasa lah pengalaman tu dapat diri saya. Sebab sebelum ni kita sihat, tak ada masalah kesihatan apa. Kita makan je macam biasa kan. Jadi kita tak nampak perbezaan tu. Tapi bila dapat COVID ni, kita boleh rasa perbezaan badan kita tu macam mana cara recovery dia. Itu saya rasa macam sebab memang silah kuasa penyembuhan yang ada pada gamat kita ni. Dan Allah cipta pun gamat ni pun sebenarnya duduk dekat dalam perairan negara kita kan. Pastinya untuk manfaat dia untuk orang yang tinggal dalam kawasan sekeliling. Kan, tak ada orang curi kan? Pasti ada Ketidak ni tak adalah ada orang mencuri. Ada orang mencuri di perairan untuk untuk nak dapatkan gamat. Sebab mahal gamat ni. Kalau gamat yang kering sekilo RM1,000. Kalau ada tu kan baru ni TV kan, nelayan daripada Vietnam. Dia ceroboh perairan negara Taut bawa curi kita gamat bawa balik negara dia kan, dia jual. Berapa ribu dia boleh jual untung. Rasa tangkapan tu dekat berapa ratus ribu itu juta lah nilai dia tu. Masya-Allah So jadi itulah saya untuk sesi hari ni kan, saya ni berdasarkan pengalaman saya kan, kepada rakan-rakan yang sedang melihat gambar ni, kita jangan ambil suplemen ni, especially kalau macam gamat ni. Sebab gamat ni orang tahu dia bila digunakan biasanya bila untuk merawat, tahu. Daripada dulu lagi memang orang tahu kalau ada masalah kesihatan ni orang makan gamat. Kan? Kalau sihat dia tak payah makan, dia tak ada sihat. Kan? Kita kena ubah sikit mindset ni.
kita kena ubah sikit, kita makan suplemen ni bukan sebab kita sihat ke atau sebab kita sakit, tapi kita perlu makan dia sebab kita perlukan khasiat nutrisi yang ada pada gamat tu sendiri. Di mana khasiat tu kalau kita makan cukup, dia menguatkan kita punya fungsi organ kita. Itu je. Jadi kalau datanglah apa kita panggil virus ke apa, kita punya organ badan kita ni dapat bertahan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi tak adalah keadaan tu jadi lagi teruk. Kemudian bila dah penyakit tu, dah ada penyakit tu, memang kena makan lebih lah sikit. Kan memang kena makan lebih sikit. Kita ini ya. Kan. Lepas tu yang mana belum pergi ambil vaksin tu, saya nasihatkan sahabat-sahabat pergilah ambil vaksin tu. Jangan takut. Kan. Memanglah kita dengar rumor-rumor yang ada kat luar sana. Kita anggap macam inilah. Kita ikhtiar, tapi kalau Allah dah tentukan nak berlaku satu pada kita, itu ketentuan Allah. Kan. Kadang orang makan durian betul cekik boleh mati. Asbab dia nak jadikan punca kematian tu. Kan. Jadi kita ikhtiar makan dengan gamat ni, betul ambil vaksin, lepas tu kita amalkan penempatan yang betul setiap hari kan. Jangan tunggu ketika kita dah ada penyakit. Sebab bila kita dah diuji, dia datang penyakit, kita panik tau. Bila kita panik, kita lupa semua. Dah tak ingat dah. Dah tak ingat dah. Ada yang ada yang kita punya rakan yang kita kan, gamat tu memang bagus, dah tahu duk makan, tapi bila dia panik tu kan, dah sampai ke hospital, jadi gamat lupa nak bawa. Macam tu lah. Saya mula-mula fikir, jadi gamat saya standby dulu. Aku faham. Itu dulu. Sebenarnya kan, sebab kalau sebenarnya kan Kak sendiri masa mula-mula tu makan jadi gamat, orang kata apa, beradab lah, guna sudu kan. Selepas berapa bulan Kak langkah macam tu saja, seminggu rasanya tak apa, sebotol tu tak sempat seminggu. Kak langkah macam tu saja. Betul. Sebab dia Kena adalah dengan functional food. Dia adalah functional food, Ya. tapi maksimum you boleh makan 6 sudu besar untuk sehari. 6 sudu besar maksimum. Dia lebih tak ada apa, cumanya dia 6 sudu dah cukup dah maksimum. Tapi Kak melangkah je lah. Untuk kita yang sihat ni, kita makan dua sudu okey. Tapi kalau rawat kita tengok keperluan badan kita lah. Macam saya betul. Saya fikir saya nak naikkan level oksigen saya cepat kan, dan lepas tu saya nak kurangkan simptom-simptom yang sakit ada apa semua tu, saya tenggelam je lah. Kan, sebab saya dah tahu dah virus tu dia dah masuk dah kat dalam tubuh badan saya. Kan, jadi kita tak buat apa-apa, dan virus ni dia ni makan daging tau. Kan, sebab dia boleh luka dalam paru kita, dia makan paru tu. Itu kan. Ya, betul. Sebab itulah orang kata, sebab itulah bila you makan jeli gamat, dia pulih dengan cepat, ataupun you memang dah sedia ada selalu makan kan. Sebabnya jeli gamat ni dia adalah dia sel renewal, dia mengaktifkan sel baru. Okey, dan juga dia menjadi keradangan sendiri, dan juga dia bukan apa-apa pun, dia adalah functional food yang complete, insya-Allah. Okey. Ni apa, makcik saya ni. Okey. Kalau dia kata jadi gamat memang terbaik. Oh, okey. Makcik saya ni pada awal kami dulu pun memang dalam bertahun-tahun juga ni makan gamat ni. Alhamdulillah. Kisah makcik. Dia kata kalau orang makan jadi gamat ni, dia akan notice kalau tumit kaki dia tak merekah. Betul. Kalau siapa yang makan jadi gamat panjang, tumit kaki merekah. Kalau dia merekah, nanti lama-lama dia akan cantik tumit kaki tu. Dan your pigmentation pun akan jadi gebu-gebas. Especially memang orang ada masalah kulit, memang ketara. Macam Kak sendiri tak ketara lah, tapi Kak nampak adalah perubahan tu. Kan, sebab kalau nak ketara tu memang orang ada masalah pigmentation dia tak sekata, muka dia macam jeragak banyak, memang ketara lah. Macam Kak sendiri tu memang nampak perubahan tu, sebab Kak pun dah nak masuk 60 lah kan. So maksudnya di sini Kak nampak maksudnya di sini Kak nampak kelembapan tu memang tetap ada. Memang itu adalah Kak punya experience sendiri. Asalnya dulu nak banding Kak daripada dulu dan sekarang, masa Kak muda dulu Kak sakit. Kak punya joint-joint semua macam mengalahi orang 60-an. Umur 60 tahun. Tetapi sekarang terbalik. Bila Kak umur 60 tahun, Kak rasa macam Kak dah 30-an. Jadi terbalik. Macam tu sebelum Kak kenali gamat. InsyaAllah ini adalah Kak punya experience sendiri sebenarnya. Kak kenali gamat dan Kak kenali jari emas pun disebabkan oleh kesihatan juga. Okay. Alhamdulillah. Agak apa ni, so saya last ni saya just nak
Mungkin conclusion lah kan. Nasihat apa-apa ke, nasihat you ke, nak kongsi langkah-langkah apa yang patut dilakukan oleh kami lah ataupun semua di sini. Okey, terima kasih di atas perkongsian. Okay. InsyaAllah macam apa ni sebagai penutup lah kan sesi sharing hot sejam petang ni, dan terima kasih pada yang mengikuti sesi lain. Anda boleh share dan tag kawan-kawan anda yang mungkin anda tahu kenal mereka ni ada puasa dan sebagainya, untuk mereka dengar perkongsian saya ni. Mungkin daripada perkongsian ini boleh membantu mereka kan, Wallahualam. Dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah, pertama, kita perlukan 4 perkara yang kita perlu jagalah. Pertama, pastikan kita mempunyai kita ambil makanan-makanan yang berkhasiat tinggi, yang gizi tinggi kan. Kalau kita tak mampu nak pergi ambil makanan-makanan yang sihat-sihat ni, memanglah kos yang mahal makanan yang sihat ni, betul tak? Itu at least dapatkan suplemen. Macam saya sendiri memang saya duk makan yang tanya benda lain saya tak tahu, tapi kalau tanya ligamat, insya-Allah saya dah makan lama daripada tahun 2005 lagi, asalnya sebab resdung yang turun, okey makan sampailah sekarang. Lepas tu bila uji dengan COVID, saya rasa pada diri saya fast recovery saya cepat. Jadi itu sangat digalakkan. Saya dapatkan di ligamat ni, amalkan dan kongsikan kepada orang lain, kan, kepada mereka yang belum cuba lagi, cuba dapatkan, makan untuk jangka masa panjang. Okey. Kemudian yang kedua, banyakkan minum air, dan sebaiknya ikutlah berat badan. Kan, setiap 25 kilo 1 liter air. Kan, so kalau berat badan tu 50, ambillah 2 liter air sehari. Saya dulu memang, saya rasa botol besar mana yang nak ambil sekarang? Botol besar sini lah kot. Botol besar macam ni, tepi sikit ni tu, saya minum dekat satu hari 5 botol. Memang kerap kencing buang air kecil kan. Tapi sebab minum air tu, sebab dalam air kan ada oksigen, untuk meningkatkan oksigen kita. Kan? So jadi air tu sangat perlu. Dan kemudian yang ketiga, kita perlukan energi. Energi datang daripada pemakanan. Dan satu lagi, saya istilah sendiri dengan positive energy patch tu, sangat bagus benda tu. Sebab dia sangat banyak membantu saya, especially bila keadaan tidur yang tak lena. Kan? Macam saya batuk, sekarang ni saya punya simptom post covid ni, long term, kita panggil apa, long covid. Saya mula baru nak dapat batuk. Yang geng-geng saya tu, yang diorang semua tak dapat keluar tu, mulalah dia baru ada cerita lah, dah mula batuk balik, sesama. Kan, batuk tu mula datang balik lah. Ada yang sampai muka bengkak, ni buat meneran tu kan. Jadi macam saya amalkan ini, saya tampal dekat belakang point tengkuk, dekat ni, dan juga dekat bahagian perut dah. Alhamdulillah kak, kira waktu tidur tu tak ada batuk kak, tidur lena. Lepas tu tak ada pun kita rasa perit tekak tu nak terbatuk. Bangun pagi pun kata orang tu tekak tu tak kering lah. Kan, tu saya tengok banyaklah kita membantu saya. Kan, especially tentang nak tidur tu lah saya rasa. Kalau tak awal dulu, ya Allah, saya rasa macam tak pernah lah saya rasa pengalaman macam tu lah. Orang kata macam anxiety pun ada. Ada macam kita gelisah tau. Tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelap. Kan, nak tidur tak boleh lelap. So, dia tambah PEP tu dia bantu normalkan balik ya. Dan EP tu juga membantu meningkatkan kita punya level energi kita, aura kita. So last kali saya tengok, lepas kita dah dapat kuarantin ni, perlu kita buat terapi diri sendiri. Terapi dengan alam itu cara yang terbaik. Maknanya cuba cari jalan, pijak tanah tu, rumput ke, masuk alam lah. Tu saya dengan cari macam nak pergi balik sungai. So sungai ni salah satu the best aliran energi yang kita boleh buang. Maknanya daripada kalau ada energi-energi yang tak bagus daripada badan kita, dibuang keluar. Dan dia akan flowkan balik energi tu cantik. Kan, so kita akan rasa fresh. Dan kita pergi buatlah morning walk sikit, dan insyaAllah dia akan cepat sikit lah recovery tu. Itu saja. Dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berserah pada dia untuk melindungi kita. Semuanya, apa saja yang berlaku ni, semuanya milik dia. Virus tu pun milik dia, penawar pun milik dia, gamat semua ni semua milik dia je. Kita ni tak ada apa pun. Jadi kita minta kepada dia. Kalau hari ni kita diuji dengan penyakit COVID ni, kita minta kepada dia, angkat balik COVID milik dia ni juga, dan berikan kepada kita penawar yang datang daripada dia juga. Dan kita tak tahu, kita ikhtiar sajalah. Cuma saya memang waktu tu, saya tak adalah ada orang bagi suruh makan cengkeh lah, apalah, cuka lah, semua macam-macam. Saya memang tak ambil yang tu dulu. Saya nak tengok sendiri dengan gamat ni sendiri boleh tak mantu diri saya 100%. Jadi memang saya gunakan ligamat aja sebenarnya. Lepas tu dengan masaj sikit, kita dah belajar ilmu-ilmu terapi diri tu kan, dengan pernafasan tu. Alhamdulillah sebenarnya gamat ni pun banyak dia punya manfaat.
Wallahu a'lam. Itu saja Kak sharing saya Ya. pada petang ini. Mudah-mudahan anda mendapat sesuatu daripada perkongsian saya, dan kepada yang sedang dalam kuarantin, so stay strong, stay healthy, jangan risau, insya-Allah tak ada apa-apa pun, kan. Yang penting anda sentiasa bayangkan apakah yang anda ingin lakukan selepas anda tamat kuarantin. Fikirkan benda-benda yang baik-baik je, bersih-bersih je, insya-Allah. Kita fikir benda yang baik, positif, dia akan merangsang antibody kita akan meningkat lebih baik, lebih tinggi, insya-Allah. Sebenarnya betul. Ya, sebenarnya kan bukan mangsa saja yang merasa begitu. Sebenarnya kawan-kawan Kak sendiri ataupun beberapa orang yang datang pada Kak untuk di coaching mempunyai masalah anxiety kerana terasa begitu takut dalam keadaan sekarang ni. So di sini kemungkinan orang kata apa, kita mereka perlu dibantu. So apa-apa yang perkongsian tadi tu bolehlah Kak share. Okay, bolehlah Kak share, ataupun nanti bila you punya tu yang sesiapa yang ada FB tu kita bantu berkongsi ya. Kita bukan memang kata apa, ilmu ni perlu dekat sekarang ini. So yang paling pentingnya adalah macam Cikgu Riza sendiri mengajar kita ilmu pernafasan ya. Itu memang amat penting sebenarnya. Ketika itu pun bacaan Yasin kami yang ramai pun membantu, dan juga pernafasan ketika itu ada satu slot daripada Cikgu Riza sendiri, kita beramai-ramai ya, orang kata apa, mengirim something like the positive energy, okay, kepada orang masa-masa. Ya, ini memang kata apa, miracle, actually miracle. So kita tak perlu nak risau ya. Kadang-kadang kita duduk saja, kalau bukan keadaan pandemik pun nak berlaku apa sesuatu pun kita tak tahu. Betul tak? So di sini ada satu hikmah terlalu banyak. Okey, hikmah kata apa, dalam keadaan pandemik ni kita banyak hikmah, kita kata apa, orang kata hikmah berkasih sayang, okey, bersama-sama berlaku sesuatu, kita tahu nak nilai. Sebelum ni masing-masing hal masing-masing. Betul tak apa yang Kak cakap? Lepas tu hikmah kita adalah kita berbalik kepada apa yang Allah suruh. Sebelum ni kita memang busy dengan keadaan duniawi sahaja. Betul tak? So di sini menjadi iktibar dan juga pendoman pengalaman kita punya orang kata apa, masa COVID sendiri telah berkongsi. So di sini kita boleh ambil perkara yang baik-baik yang telah dikongsi oleh Coach Zariman. Okey, di sini dulu kita kira dah asal masuk dah agak dah lewat ya, sekarang 4 lebih dah. Okey, makan masa juga sebenarnya. Okey, perkongsian yang amat baik, amat bagus. Terima kasih sangat-sangat. Okey, di sini kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Coach Zariman, dan juga mungkin you sendiri pun nak bersama family di tepi sungai atau dalam sungai. Okey. So minta sebab Kak pun tak tahu bahawasanya sebab you kita dah rancang kan. So you pun tak bagi tahu kata you nak bercuti. So tak apa, di sini Kak pun perancangan ni tambahan je, tak ada masalah sebab kita dah biasa kan, kat mana-mana pun kita boleh buat bisnes ni kan. Ya. InsyaAllah. Actually di sini more to perkongsian untuk memberi manfaat ataupun memberi ilmu kepada yang lain yang dah kena dan belum kena, jangan panik. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So bila Kak fikirkan sendiri di sini, bukan kata you yang jadi masa yang berfikir banyak, sebenarnya kami yang lain-lain di sini pun berfikir the whole family kena, anak kecil-kecil, suka macam tu you. Lepas tu kita mengata apa, macam bermain macam-macam di fikiran sebenarnya. So relax sajalah, relax saja, tak maulah bagi you panik kan. Sebenarnya di sini panik. So okey, tak apa, terima kasih atas segala perkongsian. So sekarang ni pun dah waktu asar dan melebihi 20 minit. So kita sudahi dulu dengan surah Wa'as. Sekian, terima kasih kepada Kak Syaidah, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang bersama kami pada petang ini. Okay, stay safe and ikut SOP walaupun nanti ke depan kerajaan telah telah bagi kelonggaran sedikit, kita still kena jaga SOP. Walau macam mana pun kita still kena jaga SOP. Okay, jangan terlalu gairah untuk untuk nak macam dulu-dulu lagi lah, macam tu. Okay. Okey, sekian, terima kasih kepada mereka yang bersama kami dalam 1 jam. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.